弟兄姐妹，我们同心祷告。 Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh datang beribadah kepadamu. 神啊，我们实在感恩，今天早晨我们能够来你的殿中来敬拜你。 Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami 我们深信神，你临格在我们中间。 dan Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. 神啊，你也是要以你的话语来祝福我们每位。 Kami sungguh rindu untuk boleh menikmati berkat dari firman-Mu itu Bapa. 我们真正的祈求，我们能够来享受你要赐给我们的恩典。 Karena itu berbicaralah kepada kami 所以主啊，你向我们陈明，向我们说话。 dan tolonglah kami dalam kelemahan kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau 也 katakan 求 kepada 主 kami. 你帮助我们软弱的心，使到我们能够来理解你的话语。 Juga hamba-Mu yang berbicara dan menerjemahkan biarlah kiranya Tuhan tuntun dan berkati. 也你两位妇人，无论传讲的或者翻译的，都能够得到你的福分。 Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们求，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. 大家早安。 Mari kita bersama-sama membuka satu bagian Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. 我们来打开我们的圣经，就是使徒保罗要向加拉太的教会所传讲的书信。 Galatia fatsalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 14. 加拉太书第3章第1节到第14节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, setelah itu di dalam bahasa Mandarin akan 先 dibacakan. 用印尼文读，然后中文读。 Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah begitu banyak derita yang telah kamu alami itu? Bagaimana mungkin sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama-sama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu.
Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. 无知的加拉太人啊，耶稣基督钉十字架，已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢，是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是突然的，难道果真是突然吗？那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信成义，就是早已传福音给亚伯拉罕说，万国都必因你得福。可见可以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。凡行律法为本的，都是被诅咒的，因圣灵信圣经上记，凡不常照律法上所记一切之事去行的，就被诅咒。没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为圣经上说，义人必因信得生。律法原不本乎于信，只说行这些事就必因此活着。基督既为我们受了诅咒，就赎出我们脱离律法的诅咒。因为经上记着，凡挂在木头上都是被诅咒的。自使叫亚伯拉罕的福因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。 Saudara, beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial pemberitaan tentang seorang tokoh agama. 不久前，在社交媒体，有一些闹出一个宗教人士的举动。 Tokoh agama ini saudara-saudara sedang menyelenggarakan satu ceramah di depan umat. 其实这位宗教人士呢，是正在举行他们宗教的讲座。 Di tengah-tengah ceramahnya dia kemudian berbicara kepada seorang penjual es teh. 在他讲座中间呢，他就跟一位小贩，就是卖那个冰茶的小贩有谈论。 Penjual es teh ini sedang menjajakan dagangannya untuk orang-orang yang sedang berkumpul di tempat itu. 这位小贩呢，他正在卖他的冰茶，在那个讲座中间，在热闹的中间。 Tokoh agama ini berkata kepada penjual es teh itu, 这位宗教人士就这样对这个小贩这么说： "Mas, es tehmu masih ada atau tidak?" 兄弟啊，你的冰茶还有吗？ Lalu penjual es teh itu berkata, "Masih," sambil menganggukkan 然 kepalanya. 后这位小贩就一边点头一边跟他说：还有还有。 Lalu kemudian tokoh agama itu berkata begini, "Ya sudah, dijual sana." Mohon maaf, goblok. 然后这位宗教人士对这位小贩又说呢：那你就去卖完它吧，傻瓜。 Saudara, perkataan tokoh agama tersebut mengundang kontroversi di kalangan netizen. 所以这位宗教人士的言谈呢，使到引发了那个网友们的争论。 Sebab kata-katanya yang bernada memaki dan mengatai seseorang dengan sebutan goblok. 因为他的语气中带了诅咒，还有说人家是傻瓜。 Dan itu dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh agama. 这句话实在是被一位宗教人士说出来的，是不配的。 Masakan seorang rohaniwan memaki orang lain dengan sebutan goblok? 为什么一位宗教领袖能够对别人说出这样不好的话语呢？ Saudara, hari ini kita membaca satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia. 今天我们也是读了一章使徒保罗为加拉太会友所写的一封信。 Di dalam suratnya ini, saudara-saudara, kita mendengar ujaran Paulus yang dapat dimaknai sebagai seruan serius kepada orang Galatia. 我们也可以看到这个书信呢，保罗也非常严肃的来呼吁加拉太会友。
Bahkan saudara-saudara kita membaca sampai 2 kali Paulus menyebut jemaat Galatia itu sebagai orang yang bodoh. 然后我们从这个书信也能够察觉到，保罗2次的说到这个加拉太会友是无知的。 Tetapi apa yang dikatakan Paulus ini saudara-saudara berbeda dengan apa yang dikatakan oleh tokoh agama yang saya ceritakan tadi. 不过保罗所陈述的与刚才的宗教领袖是完全不同的。 Tokoh agama tadi mengatai penjual es teh dengan sebutan goblok karena didorong oleh keinginan untuk mentertawakan orang itu. 因为这位宗教人士呢，他说这个小贩的时候，说他傻瓜的时候，他是以要轻蔑他的态度来所产生的。 Penjual es teh itu saudara-saudara dipermalukan di depan orang banyak yang sedang berkumpul mendengarkan ceramah. 这位小贩呢，已被他羞辱在那个讲座中。 Tetapi di dalam bagian ini saudara-saudara Paulus menyebut jemaat Galatia dengan sebutan bodoh. 不过保罗对加拉太人说，他们无知的时候是 Bukan untuk mempermalukan jemaat Galatia. 他不是要来羞辱加拉太的会友， Bukan untuk mentertawakan jemaat 不 Galatia. 是要羞辱他们， Tetapi karena ada sikap dan pendirian iman jemaat yang mudah sekali berpaling dari kebenaran Injil yang sudah mereka terima. 不过因为会众的态度和信念很容易偏离他们那已经接受福音真理的。 Saudara, jemaat Galatia adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. 我们知道加拉太的会友，他们已经信了主耶稣基督。 Dan karena mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, Paulus mengatakan bahwa mereka sudah menerima Roh Kudus di dalam diri mereka. 所以保罗说：“你们已经信主耶稣，你们当然已经接受了圣灵在你们里面。 Namun saudara-saudara mereka yang mengawali dan menempuh perjalanan bersama dengan Yesus itu, 不过他们呢，那在起初已经跟主一同行的时候， tiba-tiba menganggap bahwa memiliki dan dimiliki oleh Yesus Kristus itu belum cukup. 突然间他们觉得，属于耶稣还被耶稣属于，那还不够的。 Mereka merasa bahwa untuk benar-benar bisa diperhitungkan sebagai anak-anak Abraham, 他们觉得他们真正能够成为合法亚伯拉罕的子孙， mereka harus tetap melakukan perintah hukum Taurat dan bahkan disunatkan. 他们仍然要行律法，还要被隔离。 Jadi apa yang terjadi pada jemaat Galatia? 其实他们发生了什么呢？在他们中间， Ternyata hidup dalam iman kepada Yesus Kristus yang selama itu mereka jalani, 其实他们已经行了，活在主耶稣的信念中。 tiba-tiba mereka ubah 突然间，他们又改变了， menjadi hidup berdasarkan kekuatan atau usaha manusia. 他们改了，要倚仗着人的力量和他们的行为来活。 Saudara, tidak heran mengapa akhirnya Paulus menyebut orang-orang Galatia ini dengan sebutan bodoh. 就是难怪保罗会称为加来太人无知的， Karena memang demikianlah adanya mereka. 因为他们就是这样的。 Setidaknya saudara-saudara ada 3 hal yang hendak dinyatakan Rasul Paulus di dalam suratnya ini kepada jemaat di Galatia. 至少有3个重点，使徒保罗要向加拉太会有成名的。 Dan juga tentu untuk dinyatakan kepada kita pada 当 pagi 然 ini. 也是要给予我们每位的呼吁。 Yang pertama saudara-saudara kita belajar dari perikop ini tentang apa yang Paulus mau katakan tentang terpesona pada sesuatu yang keliru. 使徒保罗要向我们说到，是被错误的事物所诱惑。 Saudara, saya ingin memakai satu contoh walaupun contoh ini sebetulnya kurang terpuji. 我要以一个例子，不过当然这个例子说起来是不是称赞的例子？ Saudara, dalam kasus-kasus perselingkuhan, apa yang biasanya membuat seorang suami atau seorang istri berselingkuh dari pasangan nikahnya? 我们看到通常婚变不忠的事情中呢，怎么产生到这位妻子或者这位丈夫变心呢？ Jawabannya adalah terpesona.
他的答案就是他们被迷惑了。Seorang suami atau seorang istri bisa terpesona oleh kecantikan atau oleh rupa secara fisik terhadap orang lain. 因为丈夫或是妻子，他们会以外貌来被别人吸引。 Bisa juga terpesona karena perhatian atau karena sikap orang itu. 也许被别的男女的给他们关心啦、什么啦、呵护啦，所以他们就 Ada juga yang terpesona karena harta dan kekayaan orang itu. 有的也是被那个财富所迷惑了。 Padahal kenyataannya saudara-saudara, pria atau wanita idaman lain belum tentu lebih baik daripada pasangannya. 其实这些他们外遇的男女呢，其实不比他们的原配更好。 Bahkan dalam banyak kasus saudara-saudara, justru pria atau wanita idaman lain itu justru menghancurkan hidupnya. 我们常常看到这些他们向往的男女呢，别的呢是能够破坏他们整个的婚姻。 Saudara, jemaat Galatia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. 其实加拉太会友他们已经接受了主耶稣成为他们的救主。 Mereka bukan hanya sudah dimeteraikan, tetapi mereka juga didiami oleh Roh Kudus sebagai bait dari Roh Kudus. 他们不只是被神印证，而且他们已经被圣灵在他们内里住。 Entah apa yang membuat mereka tiba-tiba menganggap bahwa memiliki Yesus itu belum cukup. 我们也不知道为什么突然间他们不觉得拥有主耶稣，被主耶稣拥有是不够的。 Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting untuk mereka lakukan supaya diperhitungkan sebagai anak-anak Abraham yang sah. 他们突然间觉得他们有义务要做别的东西，使到他们被称为是亚伯拉罕的后裔。 Itulah sebabnya saudara-saudara, mereka mulai mendua. 所以他们的心就开始三心两意。 Bukan hanya mendua, mereka kemudian berpaling dari Injil yang sudah mereka 不只 terima. 是他们要分心，而且他们已经背弃了主的道。 Mereka menganggap bahwa kunci kesempurnaan hidup adalah jika mereka mampu hidup sesuai dengan hukum Taurat dan mereka disunatkan. 他们觉得他们能够完全的得到他们的生命，是要行了律法，并且要被受隔离。 Saudara, Paulus menyebut jemaat Galatia dengan satu kalimat. 保罗这样对加拉太的会友这么说， Mereka memulai perjalanan dengan roh, 因为他们进入那个是开始是以圣灵所走的路， tetapi kemudian dibelokkan sehingga mereka menyelesaikan perjalanan justru dengan daging. 然后他们就转回了他们要靠着肉身的成全。 Dan itulah yang membuat Paulus mengatakan itu adalah sesuatu yang bodoh. 所以保罗就称他们这样的行为是无知的。 Saudara, adakah sesuatu yang lebih besar daripada Kristus yang sudah menyelamatkan manusia? 是否有比主耶稣已经救赎了我们的更大的呢？ Adakah sesuatu yang lebih hebat daripada Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya? 是否有别的东西比主耶稣已经救赎了我们每位的更有能力呢？ Adakah seseorang yang lebih baik daripada Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita orang-orang berdosa? 是否有人比我们的主耶稣已经赦免了我们的更对我们更好的呢？ Jawabannya tidak ada. 回答是没有 Tetapi 的。 di dalam kebodohannya orang-orang Galatia justru meninggalkan Yesus untuk berpaling kepada sesuatu yang sia-sia. 我们看到加拉太会友就是为了那些没有关系的东西来背弃了我们主耶稣的道。 Itulah sebabnya Paulus mau mengatakan di dalam bagian ini bahwa jemaat Galatia telah terpesona pada sesuatu yang ternyata keliru. 所以保罗称为这些加拉太的会友，他们已经被一些无突然的东西来引诱了。
Saudara, bagian ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, banyak hal yang sesungguhnya juga mencoba membelokkan kita supaya kita berpaling dari Kristus. 其实成为信徒呢，我们常常也被有些东西来引诱我们，使到我们能够背弃我们的神。 Kalau orang-orang Galatia mereka berpaling dari Kristus demi untuk mengejar hukum Taurat dan juga aturan mengenai sunat. 我们看到加拉太会友，他们是背弃神，人又要追求行律法，还有被隔离。 Mereka meninggalkan Kristus demi untuk mendapatkan satu pengakuan bahwa mereka adalah orang Yahudi tulen. 他们背弃了主耶稣，是为了要别人承认他们是正统的犹太人。 Hari ini pun kita sebagai orang Kristen juga berhadapan dengan banyak hal yang sedang menawarkan pesonanya kepada kita. 现今我们成为信徒，也常常被一些东西来引诱，他们已经散发了他的魅力来引诱我们。 Dan harus kita akui saudara-saudara bahwa seringkali kita terpesona juga oleh tawaran dan godaan yang ada di depan mata kita itu. 我们也经常被在我们眼前诱惑我们的东西吸引了。 Saudara, penulis surat 1 Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan ayat 17 berkata demikian. 约翰一书第2章第16到17节这么说： Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。 Penulis surat 1 Yohanes mengatakan ada 3 hal yang seringkali mempesonakan kita yang bisa membuat kita berpaling dari 在 Kristus. 这一节，就是说到我们常常有被3种东西来诱惑。 Yang pertama adalah keinginan daging. 第一就是肉体的情欲。 Dan pola ini adalah pola yang sama seperti yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus. 这就是好像那个魔鬼对主耶稣的诱惑。 Di dalam pencobaan kepada Tuhan Yesus, iblis berkata kepada Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam itu. 那个魔鬼对主耶稣已经计时了40天，这么说： Kalau engkau betul anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. 真是神的儿子，你就把这些石头变成面包。 Saudara, mulai dari zaman Tuhan Yesus sampai pada masa kini, keinginan daging seringkali ditawarkan dan seringkali itu menggoda dan mempesona kita. 从开始主耶稣的时代到现今，就是这些肉体的诱惑一直来引诱我们每位。 Di dalam berbagai bentuknya, saudara-saudara, keinginan daging kita atau kedagingan kita itu digoda sedemikian rupa sehingga kita rela berpaling dari Kristus demi untuk memuaskan keinginan daging kita. 以种种的形式，就是这些肉体的诱惑，一直来诱惑赢了我们。 Bukan hanya keinginan daging, tetapi juga yang kedua, penulis surat 1 Yohanes mengatakan juga keinginan mata. 不只是肉体的情欲，还有眼目的情欲。 Tuhan Yesus dicobai juga dengan godaan ini. 主耶稣也被这个眼目的情欲来试探。 Iblis memperlihatkan kemegahan kota-kota dunia yang begitu kemilau dan begitu menawan hati. 魔鬼把世界上那么辉煌的东西展现在主耶稣的跟前。 Kalau engkau sujud menyembah aku, semua ini akan kuberikan kepadamu. 如果你跪拜我，这些东西都属于你。 Sampai hari ini pun juga saudara-saudara, keinginan mata menjadi sesuatu godaan yang seringkali membuat orang rela untuk menaruh dan meninggalkan Kristus demi kemegahan atau kemewahan dunia. 到现今的社会也同样的，眼目的情欲
仍然来诱惑我们，使到我们能够背弃我们的神。 Ramai sedang dibicarakan saudara-saudara tentang Pertalite diubah menjadi Pertamax. 我们看到很多的议论呢，就是那个石油那个劣等的变成了优等的。 Negara dirugikan sekian ratus triliun 我 dalam 们的 peristiwa 国 itu. 家被这个事件已被非常的损坏。 Saudara tahu pelaku-pelakunya itu punya gaji berapa setiap bulannya? 大家知道吗？他们的工钱是多少呢？薪资多少？ Sudah bukan jutaan. 他们不是只是几百万而已。 Tetapi kenapa di dalam pendapatan yang begitu besar masih saja ada keinginan untuk terus mencari dan terus makin memperkaya diri? 为什么他们当处在一个位置已经得到那么高薪的时候，他们仍然还一直要贪恋？ Rupa-rupanya kemewahan dan kemilau dunia ini begitu mempesonakan banyak orang. 所以这个世代的辉煌啦，它的富裕什么都非常吸引。 Termasuk banyak orang Kristen meninggalkan Yesus karena keinginan 也 mata. 很多我们基督徒背弃了神，因为他们要追求世界的 Yang ketiga 美好。 adalah keangkuhan hidup. 第三个就是今生的骄傲。 Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, kalau betul engkau anak Allah, buktikan. Jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah. Tentu Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau. 魔鬼对主耶稣说：“如果你真是神的儿子，你就把你的身体吊坠下来，应该神会叫他的天使来抚搓你。” Godaannya adalah untuk membuktikan kuasa diri sendiri. 这个引诱呢，就是要使到我们能够来证明我们的能力。 Dan itu yang dikatakan oleh penulis surat 1 Yohanes sebagai keangkuhan hidup. 那个就是在约翰一书所说的今生的骄傲。 Orang ingin mendapatkan pengakuan. 人都是要被肯定， Orang ingin mendapatkan posisi yang dihormati. 人就是要得到一个被人尊重的地位。 Dan banyak orang akhirnya rela untuk mendapatkan pengakuan bagi diri sendiri. Akhirnya meninggalkan Kristus. 所以人呢，就追求这些被认同的东西，使到他们来背弃神。 Saudara, sesungguhnya apa yang dialami jemaat Galatia sangat mungkin terjadi kepada orang-orang Kristen pada masa kini. 其实加拉太那时候所被引诱的事件呢，也对我们现今的教会也是成为一个威胁， Terpesona pada sesuatu yang keliru. 因为我们被这些不正确的东西所引诱。 Orang Galatia menganggap bahwa melakukan hukum Taurat dan disunatkan itulah yang paling penting yang harus dikejar dalam hidup. 所以加拉太人他觉得他们必须追求那个行律法，还有被隔离，那就是他们真正能够得救的。 Paulus katakan, hai orang-orang Galatia, sebodoh itukah kamu? 然后使徒保罗就对他们说：“你们是否是真的那么的无知呢？ Kamu sudah memulainya dengan Kristus, mengapa kamu mengakhirinya dengan daging? 为什么你已经开始从主的道而入？你为什么要靠着肉身来成全他呢？ Kamu sudah mendapatkan Kristus dan keselamatan yang dikerjakannya, tetapi mengapa sekarang kamu berpaling kepada sesuatu yang bersifat sia-sia? 你们已经在神的信神主基督的道中了，为什么还要追求那个突然的东西呢？” Saudara, hati-hati sebagai orang-orang percaya hari ini pun kita berhadapan dengan godaan yang sama. 其实现今成为信徒，我们也以同样的引诱来试探我们。 Apa yang kira-kira sedang mempesonakan Bapak Ibu hari ini? 今天是什么事物来引诱我们每位呢？ Apakah saudara tetap terpesona tetap kepada Kristus? 你是否仍然被主耶稣所吸引？ Atau mungkin kita sedang terpesona kepada sesuatu yang lain dan hati kita mulai menjauh dari Kristus. 或者我们的心已被别的事物所引诱，使到我们开始
分心了。 Saudara, hal kedua yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian ini adalah kebenaran itu diberikan karena iman, bukan diperoleh karena melakukan hukum. 第二点，真理是通过信给予的，而不是通过遵行律法来获得的。 Saudara, ada satu pencarian universal yang ada di dalam agama-agama. 我们看过普遍全球对宗教的探寻， Di dalam agama suku primitif sampai pada agama modern hari ini, ada satu pencarian yang selalu mereka cari untuk mereka temukan jawabannya. 从原始的部落的宗教到现代的宗教，我们就要看到的如何能得到这个问题的答案。 Jawaban yang mereka ingin cari adalah atas pertanyaan bagaimana supaya selamat. 他们仍然找的答案就是怎样才能够得救呢？ Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, jawaban yang kerap muncul di dalam ajaran agama-agama adalah bahwa untuk bisa selamat manusia harus melakukan titik-titik-titik. 所以我们看到各个宗教中呢，经常出现的答案就是人类必须做些什么。 Agama-agama ada yang berkata bahwa manusia harus melakukan puasa supaya selamat. 各宗教呢，种种他们说要斋戒才能够得到得 Saya 救。 punya seorang kawan saudara-saudara dari agama lain 我有一位朋友是别的宗教的， dan berkata bahwa puasa yang dilakukan di bulan ini itu pahalanya berlipat-lipat kali ganda untuk membuat mereka pada akhirnya bisa menabung pahala supaya selamat. 他们觉得他们这个特别的这个月来戒斋的时候，他们的那个能够领受到的是非常大的回报。 Ada agama yang mengatakan bahwa manusia harus melakukan ritual-ritual agama. 有别的宗教就说也必须做一些仪式。 Kalau mau selamat manusia harus melakukan pantang ini, pantang itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. 如果要得救的话，必须要有一些戒律，不可以做这些，不可以做。 Ada yang mengajarkan kalau mau selamat manusia harus melakukan banyak perbuatan baik. 还有一些教义呢，就是教导他们，如果要得救，要做的，要行很多行善。 Saudara, apapun rumusannya, tetapi kalau kita perhatikan kunci supaya manusia selamat adalah manusia harus titik-titik-titik. 无论是什么仪式，他们最主要的就是人必须要做一些东西。 Artinya agama-agama selalu punya jawaban bahwa untuk bisa selamat kuncinya itu dimulai dari manusia. 所以各个宗教呢，他们的认为他们能够得救呢，就是要从人开始。 Saudara, berbeda dengan jawaban agama-agama. 我们 Kekristenan justru menjawab pertanyaan tidak memulainya dari manusia. 我们的基督教呢，就是以自学，各宗教是不同的，因为不是从人开始。 Kalau kita perhatikan kekristenan justru mengatakan untuk manusia bisa selamat, maka jawabannya itu dimulainya dari Allah, bukan dari manusia. 我们的基督教是教导，如果我们要得救，那个开始的不是人，而是神。 Kekristenan tidak berkata bahwa manusia harus melakukan ini atau melakukan itu, tetapi kekristenan justru berkata Allah yang telah melakukan ini untuk manusia. 基督教不是说人必须要做什么，不过基督教已经教导我们是神已经为我们做了。 Bukan manusia yang mencari Allah, kekristenan justru berkata Allah yang terlebih dulu mencari manusia. 在基督教里，不是人来寻求神，而是神已经来寻找我们。 Bukan manusia yang harus mempersembahkan kurban untuk Allah, tetapi kekristenan berbicara Allah yang lebih dulu mengorbankan putra tunggalnya untuk manusia. 不是说人要以献祭来得到得救，而是神已经献了他的独生子在十字架上为我们牺牲。 Jadi inti dari kekristenan sebetulnya bukan bicara tentang apa yang manusia harus lakukan. 所以在我们的基督教里面，不是说人应该
作为的。 Tetapi inti dari kekristenan selalu berbicara tentang apa yang Allah lakukan pertama-tama untuk manusia. 基督教常常教导的就是要教导我们，神已经开始为我们做了。 Dan prinsipnya jelas, barang siapa percaya kepada apa yang Allah lakukan untuk manusia, dia tidak binasa, melainkan dia 那 diselamatkan. 个观点就是，凡信的人就必不以灭亡。 Saudara, dari situ jelas satu prinsip yang ada di dalam inti dari iman Kristen. 从那里清楚可以当真看到，那就是我们的信仰。 Manusia itu dibenarkan ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada karya dan kurban Kristus di atas kayu salib. 人呢能够得救，就是他要真正的能够信靠在十字架为我们受死的主耶稣。 Karena itu Paulus mengatakan kebenaran itu diberikan, given, bukan diperoleh karena usaha manusia. 所以使徒保罗就说，那个就是给予的，不是我们去祈求的。 Paulus mau menunjukkan betapa kelirunya orang-orang Galatia yang mengejar kebenaran karena perbuatan. 所以使徒保罗再次的强调，加拉太的会友是错误的，因为他们要以他们的行为来直到能够得救。 Untuk meyakinkan orang-orang Galatia, Paulus mengatakan bahwa Abraham saja percaya bahkan sebelum dia disunatkan, Allah sudah memperhitungkan kepercayaannya itu sebagai kebenaran. 所以使徒保罗要强调说，亚伯拉罕他还在没有割礼之前，已经信了神。 Betapa sia-sianya kamu yang melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan kebenaran. 所以是突然了，如果你要行了律法来得到真理， Karena kebenaran tidak mungkin didapatkan oleh usaha manusia. 因为真理不能够靠着人为来得到的。 Tetapi kebenaran diberikan kepada mereka yang percaya kepada Allah. 不过真理是给予了那些已经信了的人。 Saudara, lantas di dalam perspektif iman Kristen, apakah perbuatan itu tidak penting? 然后在我们的基督教里中，是否我们的作为是不重要的吗？ Jawabannya adalah tetap penting. 其实回答是，当然是很重要的。 Memang perbuatan bukanlah cara mendapatkan keselamatan. 其实我们的作为不是要来靠着这个作为来得到我们的 Perbuatan adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan dan ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. 而是证明了我们已经被称义，所以我们能够得救，我们来感恩，所以用我们的行为来感恩。 Saudara, banyak orang Kristen mengatakan bahwa perbuatan sudah tidak lagi punya tempat di dalam hidup kekristenan. 很多基督徒这么说，他们说我们的行为已经没有地方放了，在我们的 Keliru, 宗教中 saudara-saudara. Itu 这个 keliru. 是错误的观点。 Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan, 其实我们得救不是仗着我们的行 tetapi 为， perbuatan adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan dan ucapan syukur karena Allah sudah menyelamatkan kita. 不过我们的行为呢，就是要证明出我们已经得救了，然后我们要来感恩。 Saudara, hal yang ketiga yang mau dikatakan Paulus di dalam bagian ini adalah berusaha membereskan apa yang tidak mungkin kita mampu bereskan, padahal Kristus sudah membereskannya untuk kita. 第三点就是试图要解决我们无法解决的问题，即使基督已经为我们解决了。 Saudara, di ayat 4 Paulus menyebut apa yang dilakukan jemaat Galatia, yaitu melakukan tuntutan hukum Taurat adalah sesuatu yang sia-sia. 然后使徒保罗在说到的就是他们以律法来要求的时候是突然的。 Jadi ketika orang Galatia mencoba untuk melakukan setiap apa yang dituntut di dalam hukum Taurat, itu adalah sesuatu yang sia-sia, kata Paulus. 保罗说，他们克制着要行出一切的律法，那就是突然的。 Ada dua alasan Paulus mengatakan itu sia-sia. 有两点关键，
使徒保罗为什么说这一切是突然的呢？ Yang pertama adalah karena mereka tidak mungkin bisa melakukannya dengan sempurna. 第一点就是他们无论如何都不能完全的能够行出这个律法。 Dan ketika hukum Taurat tidak dilakukan dengan penuh, itu berarti akan ada kutuk bagi mereka yang tidak melakukan bagian itu. 当他们无法完美的把这个律法行出来的时候呢，他们当然要承受一个诅咒。 Jadi mereka mencoba untuk mencari kebenaran dengan melakukan hukum Taurat, padahal mereka sendiri tidak akan pernah mampu untuk melakukannya dengan sempurna, dengan penuh. 他们追求真理呢，要以他们的行为来克服这一切，其实他们是突然的，不可能的。 Alasan yang kedua, saudara-saudara, adalah karena Kristus sudah menjadi kutuk bagi kita, sehingga sebetulnya di dalam Kristus kita sudah dibebaskan. 第二点就是基督已经成为了我们，代替了我们的诅咒， So- 所以我们就能够以基督。 Saudara, orang-orang Galatia berusaha untuk membayar hutang yang amat besar yang sebetulnya tidak mampu mereka lunaskan, padahal hutang itu sudah dilunaskan oleh Yesus Kristus. 就有如加拉太人，他们设法的要还那个非常巨大的债，其实他们的债已经被主耶稣所还清了。 Mereka berusaha untuk membereskan sesuatu yang tidak pernah mungkin mampu mereka bereskan, dan di sisi lain Kristus sudah membereskannya untuk mereka. 他们试图着要解决他们无法解决的问题，其实基督已经为他们解决掉了。 Saya teringat saudara-saudara percakapan dengan kawan yang saya ceritakan tadi ketika dia berkata tentang berpuasa. 然后我再接下来来说，我跟我的那个朋友，他说他戒斋的这个时期， Saya ditanya begini sama teman saya ini. 我被他这么的问， Kebetulan ini teman kuliah dan ini kuliah di luar STT ya saudara-saudara. Jadi ini teman dari berbeda keyakinan. 所以这个是我以前的大学朋友，是在不是神学校的大学朋友。 Dia tanya begini, Pak Irwan, 他这么问， kenapa tidak menikah? 你为什么不结婚呢？ Saya bilang, ya ada alasannya tentu. 我说当然有原因。 Lalu dia katakan begini, kalau di agama kami menikah itu adalah pahala. 他说，在我们的宗教中，如果你结婚的话呢，就是等于你积德。 Jadi ketika orang itu menikah, ternyata bukan hanya karena panggilan, tetapi kalau menikah itu berarti ada pahalanya. 其实他们如果结婚的话，他们就等于积德。 Jadi saya mencoba berpikir saudara-saudara berpuasa karena pahalanya ini di bulan ini akan dilipat kali gandakan, maka pahalanya besar. 戒斋呢，又使到他们这个月的能够积更大的德。 Menikah dilakukan karena ada pahalanya. 然后他们结婚也为了积德， Menolong orang, menyumbang panti asuhan, berbuat baik karena pahalanya besar. 帮助人，给那些孤儿院捐献，那个也是他们积德的。 Banyak orang berpikir bahwa mereka harus mengumpulkan pahala. 很多人都觉得他们应该积的很多德， Sampai kapan? 到几时呢？ Sampai berapa banyak? 要积到多少？ Sampai berapa kuat manusia bisa mengumpulkan sesuatu yang bisa membuat mereka bisa selamat dari hukuman dosa. 要以怎么大的力量呢？人类能够来积这些德，使到能够喜悦神。 Manusia mencoba untuk membereskan sesuatu yang sebetulnya tidak pernah mungkin bisa dibereskan oleh kekuatan manusia. 人试图的要解决他们根本无法解决的事情。 Padahal di sisi lain 其 Tuhan 实， Yesus 在别 sudah 的方面， sudah 主 membereskannya 耶 untuk 稣 kita. 已经为我们解决了一切。 Berbahagialah orang-orang yang betul-betul percaya 有福了，如果我们是真正靠着信仰神的。 Tetapi masalahnya masih banyak orang yang hari ini sedang berusaha membereskan hidupnya. 其实问题就是在
非常大部分的人还是试图的要解决自己的问题。 Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya? 然后我们成为已经信的人，我们要如何？ Bagian akhir dari perikop ini dikatakan tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. 这最后的一节就是致使叫亚伯拉罕的福因基督耶稣可以临到外邦人。 Artinya kebenaran yang Allah anugerahkan kepada Abraham juga kelak bisa dirasakan dan dialami oleh bangsa-bangsa lain. 就是说，亚伯拉罕所承受的福，也要被外邦人能够承这种福 Dan 分。 ini menjadi tugas Bapak Ibu dan tugas saya untuk memberitakan bahwa hidup manusia sudah dibereskan oleh Yesus. 所以，你我都有义务要把这个福音传讲，因为我们的问题已经被主耶稣基督解决了。 Bukan oleh usaha manusia yang tidak pernah mungkin bisa membereskannya. 不是人为来解决这个问题。 Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. 我们要感恩神的浩大的恩典。 Mari kita berdoa. 我们进 saudara-saudara. 入祷告。 Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar. 主耶稣，我们实在感恩你那浩大的恩典， Karena di dalam Kristus kami mendapatkan keselamatan. 因为在主耶稣基督里我们得救， Bukan karena melakukan hukum Taurat. 不是我们已经行了律法， Bukan karena melakukan ritual-ritual agama. 不是行了一些宗教的仪式， Bukan karena perbuatan dan dimulai oleh manusia. 不是因为人为，而是从人所开始。 Tetapi justru Engkaulah yang sudah memulainya untuk kami. 反而神啊，你已经开始为我们做了。 Kami bersyukur karena Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk orang-orang berdosa. 我们要感恩主耶稣，你要来到这个世上，为了我们这些罪恶的人。 Dan karenanya kami boleh dibenarkan oleh Kristus. 因此，主你啊，我能被你而称义。 Namun Bapa, kami sadar juga bahwa masih banyak orang di luar sana sedang mencoba untuk membereskan hidup mereka. 主啊，我们也察觉到非常多的人还在外面那边寻找来解决他们自己的问题。 Padahal Tuhan Yesus sudah datang sekian ribu tahun yang lalu untuk membereskannya buat kami. 其实主耶稣啊，你几千年前已经来了寻我们，而且已经解决了我们的问题。 Tolonglah supaya mulut kami tidak bungkam untuk bercerita tentang 主 Yesus. 啊，求你帮助我们每位不闭着我们每位的嘴，不把你的福分传给。 Tolonglah supaya hidup kami betul-betul menjadi kesaksian tentang Yesus di depan banyak orang. 主啊，也求你帮助我们每位的生命生活能够活出来，能够荣耀你， Agar mereka yang belum mengenal Engkau 使到他们还没有认识你的人， satu kali kelak boleh datang kepadamu. 他们能够有机会来到你的跟前。 Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. 我们要感恩神啊，你所传讲的话语。 Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。